Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sekali lagi kita berpeluang untuk melanjutkan pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Jadi sebelum ni beberapa bulan lepas kita membincangkan berkenaan dengan surah At-Taubah. Surah At-Taubah iaitu pada ayat yang ke 37 ke? 37 habis dah dia. Kodok lagi. Habis dah. Habis dah dia. Masuk ayat 38. Okey. Jadi insya-Allah kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jadi itu beberapa ayat daripada surah At-Taubah yang kita baca saat ni.
Jadi sebelum kita bincang berkenaan dengan maksud ayat ni dan intisari daripada beberapa ayat ni, kita baca terjemahan dia dulu. Iaitu ayat yang ke-38 itu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah, yakni untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Adakah kamu lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, nescaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikanmu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jika kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya daripada Mekah, sedangkan dia salah seorang daripada dua orang ketika kedua-duanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni Nabi Muhammad, dan membantu dengan bala tentera malaikat-malaikat yang tidak dapat dilihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu 3 ayat daripada surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah ini seperti yang telah kita sebut dah sebelum ni, merupakan surah yang mengandungi pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melancarkan perang terhadap orang-orang musyrikin dan orang kafir. Jadi sebab-sebabnya banyaklah ke. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu akhir sekali layak untuk diperangi. Layak untuk diperangi. Jadi sebab-sebab berkenaan dengan berkenaan dengan kenapa mereka dibenarkan diperangi disebutkan dalam ayat sebelum tu. Disebutkan dalam ayat sebelum tu, dalam ayat yang ke-34, okey. Dalam ayat yang ke-34 Allah Taala cerita berkenaan dengan orang kafir di kalangan ulama-ulama daripada golongan Yahudi dan rahib-rahib dari kalangan orang Nasara yang memakan harta orang ramai dengan batil, iaitu mereka menunggang agama lah, istilah lah ni. Istilah moden lah ni, okay. Dengan pakai jubah, dengan pakai serban, dengan berwatak ke orang-orang baik, orang soleh, mereka mengambil kesempatan mengaut harta orang ramai sehingga orang ramai harap ke dia jadi susah, jadi ditimpa musibah pula dengan sebab adanya mereka melarat kerana sikap mereka. Bahkan mereka juga menyekat orang ramai daripada mengenali Allah Taala. Itu apa ni? Itu jenayah lah, kita kata kesalahan orang-orang Nasara dan orang Nasrani. Lepas tu Allah Taala ceritalah akibat daripada perbuatan mereka tu. Manakala dalam ayat yang ke-36 tu kita dapat tengok Allah Taala cerita berkenaan dengan penyakit ataupun jenayah lah orang musyrikin Mekah yang mengikuti orang Yahudi. Mengikuti orang Yahudi dari segi ngejah agama ni, mengikut selera mereka, iaitu dengan melakukan perbuatan yang dinamakan an-nasi.
Nasik kita bincang dah. Dalam ayat yang ke-37. Okey. Dalam ayat yang ke-37 tu lagu mana mereka orang musyrikin Mekah nak suruh keuntungan mereka sentiasa sentiasa mereka dapat bila mereka mempersiapkan memasai kemah-kemah untuk perniagaan mereka sebelum kedatangan musim haji ke. Sebelum kedatangan musim haji. Jadi untuk memastikan musim haji itu berlangsung dalam musim yang sama setiap tahun, maka mereka tambah bilangan hari dalam setahun. Dalam setahun Hijri ada beberapa 300 lebih lah. Dia tak serupa dengan tahun dalam tahun Hijri, tak serupa dengan tahun Masihi ni. Jadi mereka nak suruh biar ketibaan musim haji tu sentiasa sama. Biar jatuh pada musim panas setiap tahun. Sebab kalau jatuh pada musim lain, pada musim sejuk ke, musim apa ke, jadi terganggulah bisnes mereka. Sebab dengan berlaku perubahan musim, orang ramai pun jadi kurang lah nak mari ke Masjidil Haram. Jadi ketentuan Allah Ta'ala musim haji tu, setiap tahun dia tak serupa. Dia tak serupa. Bulan puasa pun tak serupa juga. Bulan puasa tak serupa juga. Gapo lagi? Jadi bila dia ubah masa tu, berubahlah syariat secara tidak langsung. Dari segi bilangnya haul, kalau bayar zakat cukup nisab, cukup haul, cukup setahun tu, kalau ikut tahun Islam cukup dah. Tapi bila dia tambah hari jadi tak cukup, jadi lari. Jadi terpesong agama tu dengan sebab mereka tambah bilangnya hari dalam setahun. Jadi itu perbuatan nasik. Dan alasan mereka juga, mereka kata kalau kita ikut bulan hak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak sama. Dia tak sama bulan Ramadan sebagai contoh. Bulan Ramadan. Tidak setiap tahun bulan Ramadan ni jatuh pada musim panas. Ramadan ni maksudnya panas. Ramadan tu maksudnya panas. Jadi tidak setiap tahun jatuh pada musim panas, tepat 4 musim. Bulan Rabiul Awal, Rabi' ni musim bunga. Rabi' dalam bahasa Arab itu musim bunga. Jadi Rabiul Awal tidak setiap tahun jatuh pada musim bunga. Kadang-kadang jatuh pada musim sejuk. Jumadul Akhir, Jumadul Awal. Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu maksudnya sejuk. Jumat ni maksudnya sejuk. Maknanya kalau nak kira sepatutnya bulan Jumadul Awal, Jumadul Akhir tu pada musim sejuk. Jadi tapi disebabkan perubahan pertukaran tahun demi tahun menyebabkan tak serupa. Kalau mengikut ketentuan agama tak serupa. Jadi mereka nak serupa. Ya Jumadul Awal jatuh pada musim sejuk. Ramadan jatuh pada musim panas. Gapo lagi? Rabiul Awal, Rabiul Akhir jatuh pada musim bunga. Jadi nak suruh serupa dan nak suruh perniagaan mereka, bisnes mereka yang mereka persiapkan sebelum kedatangan musim haji itu biar jatuh pada musim yang sama setiap tahun. Maka mereka tambah hari dalam setahun tu. Dalam setahun mereka tambah bilangan hari. Lebih kurang 10 hari setahun mereka tambah. 10 hari. 10 hari. Jadi cukup 3 tahun. Kalau ikut bilangan Islam baru 3 tahun. Kalau ikut tambah yang dia buat jadi 3 tahun 1 bulan. Cukup 3 tahun 3 tahun sebulan. Jadi lebih sebulan. Sebab mereka ada penambahan setiap tahun tu 10 hari. Lebih kurang lah. Jadi perbuatan itu ialah perbuatan orang Yahudi. Itu nyakit Yahudi. Nyakit Yahudi. Dia buat tu nak suruh nak suruh betul lah. Orang Yahudi buat lagu tu nak suruh betul lah dengan perayaan Al-Fis dipanggil. Orang Yahudi ni dia ada satu perayaan nama dia Al-Fis. Fis ni maknanya perayaan mengingati sejarah mereka diusir daripada Mesir. Mereka diusir daripada Mesir dulu sebab asal dia mereka di situ Bani Israel. Jadi sejarah mereka diusir itu untuk mengingati sejarah tersebut mereka meraihkan perayaan Fis. Jadi perayaan Fis itu berlaku pada pertengahan bulan setiap tahun
pada bulan Rabiul Awal, pada musim bunga lebih kurang. Ya, setiap tahun. Jadi tak sebilah hari masa tu musim bunga tu sambutan tu mereka pun tambah bilangan hari. Jadi perbuatan tersebut ditiru oleh orang musyrikin Mekah. Menyebabkan bilangan hari dalam setahun bertambah dan amalan-amalan agama yang ditentukan mengikut masa-masa tu. Musim haji sikit-sikit, mulai puasa sikit-sikit. Kalau zakat cukup haul dia berapa hari setahun jadi lari. Lari. Padahal ibadat-ibadat tersebut kena tepat masa dia. Boleh puasa biar betul-betul lah jatuh pada penuh Ramadan. Tak kira lah musim ke apa pun. Okay. Haji tak kira lah musim ke apa pun biar jatuh betul-betul pada bulan Zulqa'dah. Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah. Dan hak lain-lain lagi gitu juga. Jadi bila mereka tambah kucak-kacir, secara tidak langsung mereka telah merubah ajaran agama, ibadat ni. Jadi itu perbuatan orang musyrikin yang mana inspirasi dia Yahudi lah, okay. Mengikut perangai Yahudi. Jadi itulah sebab-sebab maka Allah Ta'ala membenarkan mereka diperangi. Mereka diperangi mula-mula sekali berlaku dalam perang Badar lah. Berlaku dalam perang Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. Kemuncaknya mereka ditawan oleh Nabi SAW pada tahun yang ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi telah menakluk kota Mekah, membuka kota Mekah, menguasai Mekah. Jadi ayat yang ke-38 dan sampai akhir surah ni, dia nak cerita pula berkenaan dengan perang Tabuk. Berkenaan dengan perang Tabuk yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah, setahun selepas pembukaan kota Mekah. Berlaku peperangan Tabuk. Jadi perang Tabuk ni iaitu peperangan yang tak ada berlaku lah sebenarnya, okay. Tak ada berlaku. Tak ada perang. Sebabnya Nabi SAW setelah dia menguasai Mekah, berita penguasaan Mekah oleh Nabi tu diketahui oleh kuasa besar dunia ketika tu, iaitu Rom dan Parsi lah kira-kiranya. Dapat diketahui oleh mereka ketika itulah kuasa besar dunia macam mereka dengan China, Rusia, koloni lah, okay. Jadi bila mereka tahu, mereka pun nak serai lah. Tak boleh ni ada kuasa lain ni menggugat kekuasaan mereka. Mereka pun nak serai lah Nabi di Mekah ketika tu. Jadi bila Nabi tahu orang Rom nak mari serai, maka Nabi pun mempersiapkan pasukan tentera dia pergi ke Tabuk. Yang mana Tabuk ni berada di tengah-tengah antara Syam dan Mekah. Okay. Jadi tengah-tengah lah. Syam ketika tu dikuasai oleh orang Rom. Okay, Rom. Jadi nak jauh lah kira-kira jarak dia daripada Mekah nak bertolak ke Tabuk tu jauh. Tapi bila Nabi pergi sana tak ada. Okay, tak jadi. Mereka tak jadi serai. Sebab banyaklah faktor dia. Ketakutan daripada mereka. Walaupun sekali tengok macam sia-sia sebenarnya, okay. Tapi hakikatnya pemergian Nabi SAW ke sana adalah satu kemenangan moral lah, okay. Kemenangan moral menyebabkan orang Islam jadi kau yakin, pihak musuh jadi kau gerung kepada kekuatan orang Islam. Sebab sehingga mereka tarik diri daripada peperangan tersebut. Jadi itulah ringkas ceritanya. Jadi ayat yang ke-38 ni kira-kiranya ayat menceritakan keadaan orang Islam ketika tu. Ketika Nabi mengajak mereka pergi ke Tabuk. Bukan semua, sebahagian orang Islam. Sebahagian orang Islam. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah, yakni Nabi lah ajak, infiru ni yakni berangkat dengan cergah lah, dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, sebagaimana askar nak pergi perang kan, nak pergi bertugas tu. Lagu itulah infiru ni seruan untuk berperang, bukan ajak pergi main bola, tidak. Okay. Jadi
ini adalah seruan yang berat lah. Seruan yang berat. Jadi bila Nabi suruh, ada sebahagian daripada orang Islam merasa berat. Merasa berat. Jadi tak segi lah. Ada sebahagian daripada mereka tak segi. Jadi ulama sebut, kenapa sebahagian daripada mereka tak segi? Sebahagian daripada mereka rasa berat nak pergi. Rasa berat nak pergi. Jadi ada beberapa alasan disebutkan di sini, iaitu yang pertama, sebabnya ketika tu musim panah. Musim panah. Jadi suasana ketika tu apa ni kita kata susah lah. Susah nak melakukan perjalanan yang jauh dalam keadaan musim panah, menyebabkan hati ni berbelah bagilah. Musim panah terik ketika tu. Itu yang pertama. Yang kedua, jauhnya perjalanan itu. Inilah antara peperangan yang jauh. Daripada Mekah nak menuju ke Tabuk tu jauh. Jauh. Dan bila jauh, persediaan nak pergi sana tu kena banyak lah. Nak makan, nak apa ni? Nak makan, nak minum dalam perjalanan tu, nak boleh ke sapa tu. Jadi bukan setakat jauh, bahkan persediaan untuk bawa pergi tu kena banyak. Kena banyak. Apa ni? Kena lebih lah daripada persediaan dalam peperangan hak telah berlaku. Macam contoh berlaku di Badar Nabi daripada Madinah pergi jumpa dengan musyrikin di Badar. Itu dekat. Itu dekat, tidak sejauh Tabuk. Tidak sejauh Tabuk. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, betul lah musim tu buah tengah nak masuk. Buah kurma tengah nak masuk pada musim tu. Jadi duk tunggu buah masuk ni, tiba-tiba kena pergi. Tiba-tiba kena pergi. Jadi itu satu cabaran yang besar lah. Satu cabaran yang besar. Lepas tu yang keempat, kehebatan tentera Rom. Tentera Rom ni kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia. Kita ni baru menguasai Mekah. Orang Islam baru menguasai Mekah. Tiba-tiba nak pergi melawan Rom dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Maka timbullah perasaan campur bau lah, antara takut, antara saya nak tinggal buah. Campur bau. Perasaan tersebut bercampur bau. Tapi tidak semua orang-orang Islam yang mengalami cabaran lagu ni, tidak semua. Yang lemah iman lah. Seperti sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Uthman, itu tak ada masalah. Bahkan ketika ni lah, dalam perang Tabuk ni lah, Abu Bakar menginfakkan ke semua harta dia. Ke semua harta dia. Kalau kita baca sejarah, Umar ni semua deki dengan Abu Bakar. Deki dari segi ni lah, dari segi kebajikan ni. Dari segi kebajikan ni. Sehingga dalam perang Tabuk ni, dia belanjakan harta separuh daripada harta dia. Nak lawan Abu Bakar ni. Dia belanjakan separuh harta dia. Dia pun ayat kali ni boleh kat aku lah kali ni boleh lawan lah aku. Benar aku lah dengan Abu Bakar ni. Gomo dalam bab kebajikan ni. Sekali ni benar kat aku lah, dia kata. Tiba-tiba bila Nabi tanya Abu Bakar, gapo hak mu bagi infak untuk ke Tabuk ni? Dia kata dia infak lah ke harta dia. Bila Nabi tanya, "Apa gapo tinggal? Tinggal apa ni? Anak binimu tinggal gapo? Tinggal Allah dan Rasulnya sahaja." Tinggal ke Allah dan Rasul. Halah pula Umar. Halah pula. Jadi dalam peristiwa tu, cerita tu dalam peristiwa perang Tabuk ni lah. Dalam peristiwa perang Tabuk, Uthman pula sedekah 300 ekor unta. Lepas tu banyaklah pitih dan seumpamanya dia belanja dia belanjakan. Dia ramai lagi sahabat-sahabat yang lain membelanjakan harta mereka. Jadi hak dikatakan berat ni, hak rasa berat ni hanyalah di kalangan mereka yang masih lemahlah imannya. Biasalah peringkat permulaan. Dan selain pada tu, pengaruh orang munafik juga menyebabkan mereka rasa tergugaklah. Orang munafik hak ketika tu menyembunyikan kekufuran dalam hati, mereka duk sebutlah. Macam kita kata, rok kau tidak lawan ni, nak lawan
Muhammad nak lawan orang kulit putih dia kata. Orang kulit putih tu orang Rom lah ke. Tak lawan ke. Orang munafik mengharap kekalahan Nabi ketika tu. Sebab dia benci pada Islam hakikatnya. Jadi harap-harapnya matilah orang Islam kalah dalam peperangan ni. Jadi bila dia duk sebut duk kecek lagu tu, sehingga sahabat-sahabat yang Nabi atas pergi siasat. Jolo kau tidak mungkin kecek lagu tu. Dia kata dok gurau aja. Gurau sahaja. Jadi percakapan orang munafik ni menyebabkan adalah beberapa orang di kalangan orang Islam yang rasa berat untuk pergi ke Tabuk. Dan termasuklah juga rasa berat ni iaitu Ka'ab bin Malik. Cerita dia 3 orang sahabat Nabi tu hak tak pergi tu ke peperangan Tabuk. Kemudiannya bila dia balik, dia kena bila Nabi balik, Nabi pulau dia, okey. Nabi dia semua sahabat pulau dia selama 50 hari. Jadi dalam kisah ni jugalah, dalam peperangan Tabuk ni jugalah berlaku peristiwa tersebut. Okey. Jadi infiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard. Jadi hak merasa berat tu iaitu sebahagian orang Islam. Kerana sebab-sebab tadi. Jadi sebab itulah Allah Taala tanya, araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Adakah kamu lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Jadi hak tadi tu, sebab-sebab tadi tu itu sebab-sebab duniawi sahaja. Sebab-sebab duniawi sahaja. Perkiraan duniawi sahaja. Jadi adakah kamu nak banding dengan hak tu dengan ganjaran di akhirat esok? Jadi pada kau tidak. Jadi Allah Taala timbulkan persoalan. Timbulkan persoalan dalam ayat ni. Kepada orang-orang Islam pada masa tersebut. Tapi ayat ni bukan terhad makna dia kepada mereka sahaja. Bahkan kepada kita jugalah kepada kita juga. Jadi kepada kita pun sama juga. Adakah walaupun kita tidak pergi, walaupun kita tidak keluar fisabilillah, tapi cabaran untuk menegakkan agama sentiasa ada. Cabaran untuk menegakkan agama sentiasa ada. Jadi cabaran yang nombor satu sekali dunia lah. Kehidupan dunia, kesenangan dunia. Mengutamakan dunia daripada agama. Jadi itulah araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Sebab tu Allah Taala tanya, adakah kamu lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Daripada kehidupan di akhirat. Jadi tak padai lah. Kira-kira tak padai. Sebab itulah dalam ayat seterusnya Allah Taala kata, padahal kenikmatan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sikit tu banyak mana? Sikit banyak mana? Kalau kita nak banding dunia dengan akhirat, sikit. Banyak mana sikit? Sini dia ada sebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Ada seorang sahabat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarji'. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah. Apa sangatlah dunia tu kalau nak banding dengan akhirat. Ataupun dia kata mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti seseorang itu meletakkan tangan dia. Tangan ni letak dalam laut. Letak dalam laut ni kita kata buat ginilah, buat gini. Kau air laut tu. Falyanzur bima tarji. Selepas dia akak tu tengok banyak mana lekat. Setara itulah dunia ni. Nabi gambarkan dunia ni supaya kau air laut. Kau patah akak. Jadi cuma mana lekat? Banyak mana lekat? Hak basah tangan itulah hak lekat. Jadi itulah dunia
dan lautan hok luah lagi tu itu akhirat. Itu gambar dia. Jadi tak pandai lah. Tak pandai untuk untuk melebihkan dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Jadi besarlah pengorbanan sahabat-sahabat ni. Hok dikatakan dunia dengan akhirat ni iaitu hidup matilah. Hidup mati. Hidup mati, mempertaruhkan nyawa. Mempertaruhkan nyawa untuk agama. Jadi ini benda yang sangat besar. Benda yang sangat besar. Jadi orang yang beriman sungguh sepatutnya tidak boleh ada rasa berat dalam hati untuk untuk melakukan sesuatu kerana agama. Untuk membelanjakan harta untuk agama. Untuk mendidik anak-anak sesuai dengan tuntutan agama. Untuk gapo lagi? Seluruh aspek dia biar sesuai dengan kehendak agama. Untuk didik anak isteri supaya tutup aurat dan seumpamanya susah. Susah. Jadi orang yang beriman sepatutnya tidak boleh ada rasa keberatan. Tidak boleh ada rasa keberatan bila mana bertembung dunia dengan akhirat. Bila mana temu dunia dengan akhirat, sepatutnya tak ada dah keraguan. Tak ada dah sebarang keraguan. Bila tembung dunia akhirat, hak mana nak pilih? Mesti akhirat. Tak ada keraguan. Itu sifat orang yang beriman sungguhlah. Sebab itulah dalam ayat ni Allah Ta'ala seru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau beriman sungguh sepatutnya tidak ada rasa berat dalam hati. Tidak ada rasa berat dalam hati. Hak ni mati ni, hidup mati ni geperai ni tak tahu lagi lah hidup kau tidak. Jadi mempertaruhkan nyawa untuk peperangan, untuk menegakkan agama Allah lebih baik daripada tinggal di tempat kediaman, di rumah, menikmati kesenangan, menikmati buah-buah yang tengah masuk. Itu jauh lebih baik lagi. Itu jauh lebih baik lagi. Jadi cabaran kita tidaklah sampai tahap tu rasanya. Tidaklah sampai tahap tu. Tapi itulah cabaran yang dihadapi oleh para sahabat generasi pertama nak menegakkan agama sampai kepada kita hari ini. Lepas tu ayat yang ke-39 Allah Ta'ala kata, jika kamu tidak bersegera keluar, tidak berangkat untuk berperang, illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima, pasti dia akan menyeksa kamu dengan siksaan yang pedih. Jadi ini cabaran sahabat. Tak tobik kena seksa. Tak tobik kena azab. Kena azab. Kalau tak pergi kena azab. Cabaran besar ni. Kalau pergi mempertaruhkan nyawa, tak pergi kena siksa. Sebab itulah sahabat-sahabat hak tak pergi tu, hak tak pergi tu dalam peperangan ramai juga selain pada 3 orang tu. Ramai juga orang lain. Bila Nabi balik tu mereka jumpa Nabi, sebut alasan mereka. Dan Nabi terimalah alasan mereka tu. Cuma Nabi kata itu hak zahir, hak mereka royak. Hak dalam hati mereka itu antara mereka dengan Allah. Tak tahulah jauh ke tidak mereka betul ke tidak alasan tu. Takut mereka sebut saja sebagai alasan. Hak sebenarnya tidak. Manakala hak dengan jelas. Hak sahabat lain macam Ka'ab bin Malik tu, pergi ngaku depan Nabi tak ada alasan ke apa. Jadi dapatlah faedah, dapat faedah. Boleh faedah. Boleh faedah. Itu satu bentuk azab, iaitu dipulau oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itu satu bentuk azab. Azab di kalangan orang Islam pun, dengan masyarakat Islam pun mereka sudah merasai azab. Itu kalau itu satu bentuk. Dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan selain azab tersebut, kalau di dunia ni mereka boleh jadi kalah. Bila orang Islam tidak ada beberapa golongan yang mementingkan diri sendiri. Tak sih tuik perang ni. Jadi bila ada sikap lagu tu boleh jadi pasukan Islam akan kalah. Jadi bila kalah, bukan setakat hak tu je,
menerima kesan buruk. Pasukan tu je bagi hak lain, hak hidup lagi ni akan menerima kesan buruk. Kesan dia apa? Diperhambakan oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam akan tawan. Ke semua orang Islam termasuklah tak segi perang tadi. Itu pun satu bentuk azab juga. Itu pun satu bentuk azab juga. Dan azab di akhirat esok. Okey. Siksaan di akhirat esok. Peperangan ni bila Allah Taala isytiharkan kena perang, maka hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Itulah cabaran. Cabaran nak jadi orang besar, nak jadi orang hebat seperti golongan sahabat itulah. Okey. Hijrah besar. Tak buat besarnya besar apa ni akibat dia. Okey. Risiko dia besar. Risiko dia besar, kalau tidak ambil besar juga akibat dia. Itulah apa ni? Kelebihan. Kelebihan orang-orang hebat ni. Kita tengoklah dalam dunia biasa ni pun ke. Apa-apa dunia dalam bidang perniagaan ko gapo ko, okay. Semakin besar perniagaan dia, semakin besar risiko dia. Okey. Macam sahabat ni, menjadi sahabat ni adalah kedudukan yang mulia lah di sisi Allah. Sehingga Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha dengan Allah dan Allah Taala juga Allah Taala meredai mereka dan mereka juga redha dengan Allah. Jadi siapa hak dapat redha Allah? Sahabatlah. Okey, ramai-ramai orang atas muka dunia ni, siapa hak dapat redha Allah sahabat. Jadi itu satu kedudukan yang sangat mulia. Tapi nak boleh tu, nak boleh redha Allah Taala inilah cara dia, nyawa. Okey, nyawa. Kalau tak pergi, boleh selalu faedah dia. Boleh selalu faedah dia. Azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Dan Allah Taala akan menggantikan dengan kaum selain kamu. Jadi itu satu bentuk azab juga. Okey. Dan Allah Taala bagi dah kemuliaan kepada mereka. Tiba-tiba kalau Allah Taala tarik kemuliaan tersebut dengan jadi sahabat itu satu kemuliaan. Kalau Allah Taala tarik beri pada orang lain pula, itu satu itu satu satu bentuk azab. Satu bentuk azab juga. Kita ke kita kalau duduk atas muka dunia ni, peluang-peluang hak baik mestilah kita nak rebut. Kalau dekat ke, ruginya kita ke, kita kata. Ruginya kita. Jadi gitu juga sahabat ni. Jadi risiko dia besarlah. Risiko dia besar. Wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak dapat memudaratkannya sedikit pun. Tidak dapat memudaratkan siapa? Memudaratkan Nabi SAW sedikit pun. Yakni dengan sebab kamu tak pergi perang tu, langsung tidak jejah Nabi. Tak jejah langsung Nabi. Mugi kamu tak pergi ke tak jejah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi hakikatnya nak suruh pergi perang gapo tu, itu nak suruh menzahirkan keimanan. Kalau tak pergi pun tak jejah. Tak pergi perang kau tak jejah. Kalau Allah Taala nak Nabi menang, tetap menang. Kita tetap menang. Buktinya ada dalam ayat 40 tu. Jadi apa nak suruh nak sahabat-sahabat pergi? Hakikatnya nak suruh itu satu bentuk ujian kepada mereka di atas keimanan mereka. Keimanan itu tidak dengan mulut sahaja, kena nyatakan. Kena nyatakan dengan amalan. Jadi amalan yang paling berat iaitu mempertaruhkan nyawa fi sabilillah. Mempertaruhkan nyawa fi sabilillah. Tapi bukan dengan sebab bukan kalau kita tak pergi, kalau sahabat tu tak pergi tolong Nabi sekali dengan Nabi, maka Nabi tu akan terjejas. Tidak. Sebab Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-40 tu, jika kamu tidak menolongnya, tidak tolong Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah membantunya. Kalau kamu tak tolong pun dalam perang Tabuk ni, tak pergi pun, Allah Taala telah tolong dah, terbukti dah sebelum tu. Bila Allah Taala tolong ketika orang kafir Mekah mengusir Nabi keluar daripada Mekah. Ini cerita sejarah Nabi berhijrah ke Madinah. Cerita Nabi berhijrah ke Madinah. Bila Nabi diusir, bila Nabi diusir, Nabi keluar dengan Abu Bakar.
Sehingga Nabi bersembunyi dalam gua Thawr. Okey. Dalam gua Thawr. Gua di Bukit Thawr nama dia. Jadi bila duduk dalam tu, bila duduk dalam tu beberapa hari jugalah duduk dalam tu. Sehingga daripada dalam tu bila musyrikin Quraisy pergi cari, pergi cari pergi cari Nabi, kod dalam tu Abu Bakar dapat tengok. Abu Bakar sekali dengan Nabi dapat tengok kaki-kaki orang musyrikin Mekah daripada dalam. Jadi dia ayatlah ke Nabi, kalau demo tu tunduk sikit juga habislah kita. Jadi Abu Bakar ketika tu ketar, takut, rusing. Rusing bukan rusing kau diri dia, rusing kau Nabi lah. Rusing kau Nabi. Jadi Allah Taala kata ketika Nabi diusir oleh orang kafir dalam keadaan salah satu daripada dua orang. Nabi seorang, Abu Bakar seorang. Itu maksud thaniyasnain. Salah satu di antara dua orang. Nabi dengan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua berada dalam gua, idh yaqulu li sahibih. Ketika Nabi royak kepada sahabat dia Abu Bakar. Setelah Abu Bakar dalam keadaan takut tadi, pusing tadi, bimbang tadi, la tahzan. Nabi kata, jangan takut. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Walaupun kita dua, duduk tepat luar daripada gua tu, dikelilingi oleh orang musyrik Mekah, tapi kita hakikatnya bersama dengan Allah. Jadi jangan takut, jangan sedih. Setara tu akidah tu. Jadi Nabi tak takut. Nabi tak takut. Hak takut tadi Abu Bakar. Memanglah itu kebiasaan normal manusia. Jadi bila Allah Taala, bila Nabi pesan lagu tu kepada Abu Bakar, maka Allah Taala menurunkan ketenangannya ke atasnya, iaitu ke atas Nabi. Dan ada seorang ulama kata Allah turunkan ketenangan ke atas Abu Bakar lah. Ke atas Abu Bakar yang merasa bimbang, merasa bimbang. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan Allah memperkuatkan Nabi dengan bala tentera yang kamu tak dapat tengok. Itu malaikat lah. Bila dalam peperangan Uhud. Jadi cerita dalam gua tu semasa awal hijrah. Selepas Nabi berhijrah, ke Madinah, selepas tu berlaku beberapa tahun selepas tu berlaku perang Uhud. Berlaku perang Uhud selepas Nabi selamat pergi Madinah, kuat, orang Islam pun kuat di Madinah. Beberapa tahun selepas tu Nabi pergi perang dengan orang musyrikin Quraisy di Badar, dalam perang Badar tu dalam keadaan terdesak juga. 300 lawan 1000 lebih. Jadi siapa tolong? Allah Taala tolong. Dengan para malaikat. Jadi dalam ayat ni Allah Taala sebut pertolongan dia, iaitu satu menurunkan sakinah, ketenangan kepada Abu Bakar yang ketakutan dalam gua tu, menyebabkan bila Allah Taala jaga, tak nampak. Musyrikin Quraisy tak nampak. Dalam tu Abu Bakar dan Nabi duduk bersembunyi. Tak dikesan. Itu pertolongan Allah juga. Dan Allah Taala memperkuatkan tentera Islam dalam peperangan Badar. Jadi kesudahan dia, akibat dia setelah Nabi selamat pergi ke Madinah dan menang di Badar, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Allah Taala menjadikan kalimah orang kafir itu syirik lah. Kalimah ni yakni kita kata perjuangan syirik lah. Jadi rendah, jadi jatuh. Dan Allah Taala menaikkan wa kalimatullahi yal ulya, dan kalimah Allah iaitu seruan kepada tauhid jadi tinggi. Jadi tinggi sungguh. Lepas menang di Badar, menang pula dalam peperangan seterusnya, sehinggalah dapat menakluki kota Mekah. Ramai orang kafir musyrikin masuk Islam. Itulah maksud kalimatullah hiyal ulya. Sebelum tu di Mekah dikuasai oleh orang musyrikin, dikuasai dengan berhala-berhala. Selepas tu sikit demi sedikit nyatalah kalimah Allah tu, yang mana pada asalnya ketika sebelum Nabi hijrah tak nyata lagi kalimah Allah. Islam diamalkan secara senyap-senyap. Islam ditindas, orang Islam ditindas sehingga diusir daripada Mekah. Selepas tu mereka pula menguasai Mekah tu. Wallahu azizun hakim. Maka sebab itulah Allah Taala tutup ayat ni
dengan dengan apa ni, dengan menyebut ke sifat dia. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi semua hak berlaku kepada Nabi sebelum hijrah, disiksa, ditindas sehingga tak boleh nak mengamalkan ajaran Islam dengan terus terang. Kemudian diusir keluar daripada Mekah, keluar daripada Mekah, diterima oleh masyarakat Islam di Madinah, berkuasa di Madinah, jadi pemimpin di Madinah, lepas tu berperang dengan orang-orang musyrikin di Badar, di di Uhud, lepas tu dapat menakluki kota Mekah. Semua tu adalah hasil daripada keperkasaan Allah Taala, kebijaksanaan Allah Taala berlaku. Allah Taala tu berlaku tu. Allah Taala tu. Jadi salah satu bentuk perancangan Allah Taala iaitu melibatkan sahabat lah. Meletakkan sahabat-sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah jangan rasa berat hati lah. Jangan rasa berat hati untuk mengorbankan dunia demi agama. Sebab semua ni berada dalam percaturan Allah Taala. Berada dalam susun atur Allah Taala belakang dah kita ni. Hak perlunya yakin dan tawakal kepada dia lah. Jangan ada rasa rasa bimbang, rasa berat nak tinggal dunia kerana agama. Jangan. Jadi kalau kalau kita melebihkan agama daripada dunia, maka kita akan selamatlah. Sebab kita berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi ayat seterusnya kita akan sambung semula lah. Ini cerita dalam perang Tabuk lah belakang ni. Sehingga akhir surah, habis surah At-Taubah ni.